Jadi untuk session keempat ni kita masuk dekat kita punya work-based learning lah. Apa itu work-based learning dan juga industrial training. Di mana sekarang pelajar-pelajar sedang mengambil dua subjek WBL lah, iaitu ERT dan juga HIREC. Dan pada semester depan mereka akan ambil industrial training. Jadi untuk session keempat ni kita terangkanlah apa dia punya struktur work-based learning dan juga struktur industrial training. Jadi kita bermula dengan WBL. Apa itu WBL? Iaitu dia specifically to the achievement of planned learning outcome derived from the experience of performing a work role or function dekat industri. Maksudnya pelajar mengalami sendiri hands-on learning di industri. Okey, jadi bila pelajar dah alami sendiri, so pembelajaran tu akan menjadi lebih berkesan. Okey, jadi untuk WBL ni dia berbeza dengan konvensional, di mana konvensional mostly kita akan directkan kepada teori, tapi WBL ni kita dedahkan pelajar kepada the actual incident yang ada di industri. Okey. Jadi untuk WBL ni kita ada pelepasan blok lah, seperti Dr. Zulita cakap tadi, di mana student 2 tahun setengah di universiti dan setahun tu kita beri pendedahan totally, memang tak ada balik di universiti, memang totally belajar di industri. Okay? Jadi dekat situlah pelajar apply semua teori-teori yang diorang dah belajar 2 tahun setengah di universiti sebelum ni. Okay, untuk subjek HIREC dan ERT kita ada ajar sebelum ni. Cuma apa yang kita harap bila pelajar masuk dia boleh applykan balik knowledge tu di industri lah. Okay. Jadi kami punya communication dengan universiti dan industri adalah di universiti sendiri kita ada ajar student dan student pun masih boleh communicate dengan kita berkaitan dengan subjek-subjek yang diorang sedang lalui di industri, tapi at the same time mereka akan belajar daripada penyeleng industri itu sendiri. Maksudnya dari segi implementation, apa dia punya komponen dalam ERT dan HIREC itu sendiri. Macam mana kita nak apply benda yang kita dah belajar kepada industri itu sendiri. Kita nak tengok dia punya documentation, dia punya implementation, macam mana nak deal dengan workers, macam mana nak deal dengan management. Itulah yang kita nak dedahkan kepada pelajar-pelajar kita supaya bila diorang keluar selepas setahun tu diorang dah boleh maksudnya knowledge tu dah ada lah, bukanlah bila masuk kepada company baru baru dia nak catch up. Jadi kita punya kebolehpasaran graduan tu lebih tinggi kerana adanya latihan sebelum masuk ke industri sendiri. So kira setahun tu adalah dia punya tempoh peralihan lah in between pekerjaan dan juga pembelajaran. Jadi itu yang kita nak tekankan dalam program WBL kita lah. Okay. So jadi komponen dalam WBL kita dalam waktu setahun ni kita ada final year project seperti Prof. Ezin dah terangkan tadi. So mereka akan ambil dua part lah, final PSM 1 dan PSM 2, dan kita akan berikan mereka juga subjek WBL iaitu ERT dan HIREC yang mereka akan ambil pada semester 1 dan pada semester 2. Semester 2 2023 2024 dan industrial training akan diambil pada semester 1 2024 2025. So kira kita akan cakap WBL ni kira part 1 dan industrial training adalah part 2 lah, dan final year project akan muncul di part 1 dan part 2. Okay, ini adalah 3 komponen dia lah yang bergerak seiring semasa 1 tahun industrial placement tersebut berlaku. Okay. Jadi untuk 1 year industrial placement ni, okay, kita ada 2 semester lah. Jadi untuk semester 2 ni, dia punya duration adalah 4 Mac. Ada pelajar yang akan masuk lambat sikit bergantung kepada request by industry dan akan berakhir pada 3 Ogos 2024. Ini adalah semester 2 di mana subjek HIREC dan ERT serta PSM akan diambil oleh pelajar. Kemudian pada semester 1 iaitu part kedua di mana mereka akan start 4 Ogos hingga 28 Februari. Ini adalah di mana mereka akan ambil subjek PSM 2
dan juga industrial training. Okey. Jadi ini adalah FYP2, WPL, dua subjek ERT dan High-Rec dan industrial training. Nanti kita akan tengok apa perbezaan di antara WPL dan industrial training lah. Okey. Dan ini adalah dia punya timeline. Total adalah 52 minggu lah kita genapkan jadi setahun. Dan pada industrial training kita akan buat dalam tempoh masa 28 minggu. Okey, jadi untuk semester ini, so mereka akan melalui daripada week 1 hingga week ke-20, dan pada week ke-20 dan 21 markah tu markah daripada penyelidik industri perlu diberi kepada penyelidik universiti lah untuk mereka masukkan dalam sistem. Ini adalah untuk supaya pelajar dapat markah lah. Kita pun ada window yang quite tight jugalah untuk masukkan markah student ni. Jadi kita nak mohon kerjasama jugalah kepada penyelidik industri untuk memberikan markah kepada kami supaya kami sempat untuk masukkan ke dalam sistem sebelum sistem tutup lah. Okay, dan disambung pada semester 1 sama juga 23, week ke-23 hingga 50, iaitu 28 minggu industrial training, dan pada week 51 dan 52 kita akan masukkan markah ke dalam sistem SAS. Okay. So kita akan masukkan kita akan masuk dalam subjek based learning, which is apa komponen dia adalah High-Rec dan juga ERT practices. Jadi kenapa kita pilih subjek ini adalah kerana subjek High-Rec dan ERT ni kita semua industri akan ada praktis untuk High-Rec dan juga praktis untuk ERT. Jadi bila kita pilih subjek ni, ia lebih mudah di-apply dan memberi ruang juga kepada industri supaya lebih mudah lah. Tidak perlu venture up daripada diorang punya normal scope of work. Kerana High-Rec dan ERT ni memang dah ada dan usually akan ada prosedur berkaitan dengan dua aktiviti ni. Tapi universiti juga akan provide modul lah untuk rujukan kepada supervisor industri, dan jika supervisor industri ada metod yang berlainan pun kita galakkan jugalah, as long as dia berada di dalam lingkungan High-Rec dan juga ERT itu sendiri. Okey, jadi untuk High-Rec dan ERT ni kita ada logbook, report dan side test lah, ada presentation tu semua, dan dia tak ada final exam. Jadi pemberat kepada industri adalah 60% dan di universiti ada 40%. Okey, sebelum ni saya ada hantar email kepada semua SB industri lah, menyatakan berapa lama tempoh bekerja taraf pendidikan. Itu adalah some of the requirement by MQA itu sendirilah. Sebab kenapa kita minta, sebab kita nak tengok adakah penyelidik industri ni memang betul berada dalam bidang masing-masing, dan kita nak tengok pengalaman diorang bekerja di dalam bidang supaya diorang boleh guide kita punya pelajar. Dan antara salah satu faktor lagi adalah pemberat yang kita beri kepada penyelidik industri itu sendiri, which is 60%. Jadi kita nak jaga jugalah, maksudnya pelajar pun dinilai dengan sesuai oleh penyelidik industri, sebab dia melibatkan masa depan pelajar juga. Jadi apabila semua kriteria itu okey, jadi kita tak ada masalah lah untuk memberikan 60% kepada penyelidik industri itu sendiri. Okey, jadi antara modul yang kita berikan kepada penyelidik industri berkaitan High-Rec adalah, ini adalah sebagai rujukan lah. Okay, kita ada company orientation and familiarization. Okay, jadi bila pelajar masuk, kita nak mereka kenal lah all the procedures, all the mission, policy itu semua. Kita nak pelajar kenal, because setiap company berbeza, jadi dia kena adapt dulu dengan sistem company, baru dia boleh branch out ataupun membuat inspection mengikut prosedur yang ditetapkan oleh company. Okay, kemudian kita ada introduction to the OSH management, and then kita ada introduction to High-Rec, risk management, and then High-Rec practice, and then High-Rec management. Okay, untuk pembelajaran High-Rec ni kita tak ada limited tu pelajar mesti buat High-Rec di sepanjang masa. Taklah, kita beri kebebasan juga. Pelajar boleh diberi tugas untuk review
sesuatu high rate ataupun penyelidik industri boleh berikan tugas untuk pelajar in charge sesuatu aktiviti dan bangunkan high rate untuk aktiviti tersebut. Ataupun pelajar boleh refer kepada high rate yang sebelum ni, kita nak tengok adakah high rate tersebut perlu direview ataupun perlu ditambah baik untuk pelajar tu. Itu adalah konsep untuk high rate tersebut lah. Jadi kita still hands on, kita tak perlu hanya duduk di office di depan laptop dan tengok saja high rate dan kita buat review. Okay, kita pun galakkan communication jugalah. Maksudnya bila kita nak buat high rate, jadi kita kena communicate juga dengan orang yang melakukan aktiviti tersebut. Bukan hanya kita sahaja yang buat based daripada kita punya observation sahaja. Jadi pelajar perlu berinteraksi dengan pekerja, supervisor, management untuk kita lengkapkan high rate tersebut. Apa control measure yang dirasakan perlu mengikut sumber-sumber yang ada di company. Jadi inilah yang kita nak dedahkan kepada pelajar, which is the real punya situation dekat industri. Bukan hanya berdasarkan teori ataupun dia kata, oh ini bagus elimination. Sebab kadang-kadang bila kita belajar dekat teori, dia punya hierarchy of control adalah the best is elimination. Jadi pelajar kata, oh eliminate adalah paling bagus. Tapi bila kita dedahkan di industri, tak semestinya elimination tu adalah yang berada priority paling tinggi. Dia kena tengok juga situasi dan keadaan pekerjaan tersebut sendiri. Jadi itulah pendedahan yang kita nak tengok. Jadi antara lain juga untuk mendapatkan high rate ni, nak bangunkan, kita boleh juga dedahkan pelajar kepada accident cases, HSC performance, and then kita boleh minta juga dia tengok legal requirement, contoh kalau ada noise. Okay, jadi dia punya high rate kita nak bangunkan, oh ada noise. Jadi untuk risk control dia, apa kita kena tengok, apa requirement by the government. Jadi scope tu kita dah besarkan lagi, dia kena refer kepada legal requirement. Adakah company follow legal requirement ataupun company punya requirement lebih strict. Jadi mana yang lebih sesuai untuk diikut, adakah company ataupun legal. Itu pelajar boleh buat decision making lah dekat situ untuk tengok kesesuaian aktiviti tersebut dengan company. Okay. Jadi untuk tengok tu juga pun pelajar akan ada boleh buat site inspection, boleh buat site walk, and then dia boleh join kalau ada high rate review by the company, itu pun mereka boleh join untuk masukkan ke dalam diorang punya aktiviti high rate tu lah. Okay. Dan boleh juga tengok permit to work. Okay. Contoh jika ada internal ataupun external work, and then kita akan ada issue out permit to work, and then pelajar boleh tengoklah adakah high rate tersebut bersesuaian dengan pekerjaan tersebut. Jadi kita tak limitkanlah, kita open, dan saya yakin penyelidik industri pun lebih mahir berkaitan dengan prosedur aktiviti sebelum high rate tersebut berlaku, dan inilah yang kita nak penyelidik industri ajar ataupun sharing kepada student lah, apa dia punya tricks di dalam pembuatan high rate dan implementation of the high rate itself. Okay. So kita punya sama juga macam Dr. Fiza tadi terangkan, kita punya CLO lah. So di dalam high rate tu, apa yang kita dah belajar tu, kita nak tengok adakah dia mematuhi kita punya course learning outcome, di mana tercapai tak learning outcome yang kita dah terapkan. Okay, tadi yang macam saya cakap, untuk dia tahu pasal high rate, dia kena tahu aktiviti, dia kena interview workers, dia kena interview supervisor, dia kena fahamkan proses tersebut. Jadi kita boleh penuhi CLO 3 kita, which is communicating. Okay, and then bila dia tengok hazard tu, dia lihat, dia buat site inspection, and then dia boleh penuhi kita punya CLO 4, dia assess the risk and hazard. Jadi semua benda ni kita harap boleh memenuhi CLO yang kita dah terapkan lah. Okay, and then pada akhir kita ada risk control. So pelajar based daripada info yang dia dapat, based on from the observation, based daripada dia punya resource, dia boleh keluarkan risk control. And then risk control tu, dia communicate balik kepada worker. So dia akan ada full cycle lah, daripada dia bangunkan, dia dah dapat risk control dan dia apply the high rate. Jadi dia akan jadi full circle dan implementation tu berlaku lah. Okay, so far itu adalah untuk high rate. Setakat ni ada apa-apa soalan ke? Kemudian kita akan move kepada subjek kedua yang diambil di dalam
work-based learning, which is ERT practices lah. Okay. So ERT practices ni pun sama juga, kita ada bagi guideline untuk supervisor industry refer. Okay. Usually untuk apa yang kita cadangkan adalah company emergency management, pelajar perlu tahulah apa yang boleh diberi adalah mungkin prosedur, dan dia tengok apa dia punya komponen terhadap dia punya emergency management untuk setiap company tersebut. Okay. So dia akan tengok apa hazard yang ada di company dan dia boleh identify lah melalui prosedur. Okay, and then dia boleh tengok dia punya emergency response team, dia boleh tengok dia punya first aid punya prosedur ataupun first aid punya proses, apa, dia punya inspection of first aid, dia punya inspection of emergency contact number, dia punya emergency exit, dia punya emergency evacuation area. Itu adalah semua komponen ERT lah. Dan kita tak limitkan hanya kepada fire in term of emergency. Jika company tuan dan puan ada lain-lain emergency pun diterima juga lah. Contoh ada chemical ataupun ada flooding ataupun ada, kalau construction dia ada dia punya, if building tu ada structure integrity dia compromise, so apa dia punya ERT, itu semua kita nak pelajar experience lah, because sekarang ni pelajar berada di different industry. Jadi bila dia expose to a different ERP, mungkin dia boleh sharing juga kepada pelajar-pelajar lain yang berada di industri lah, di dalam komuniti diorang sendiri ada 39, so diorang boleh sharing the knowledge juga. Jadi untuk ERT ni, kalau sebab kita ada tetapkan drill, tapi some company dia akan buat the first half, and sometimes dia akan buat the second half of the year. Jadi jika semasa subjek ni berjalan, fire drill tu mungkin berlaku pada selepas semester ni habis lah. Maksudnya semester ni akan berlaku pada bulan Mac sampai Ogos. So mungkin drill tu akan berlaku bulan 8 ataupun bulan 9. So kita boleh juga minta pelajar lakukan tabletop lah. Tak semestinya dia nak mobilize the whole team ataupun the crew untuk dekat site tu, because untuk mobilize tu dia akan ada kadang-kadang boleh effect dia punya operation ataupun you need to organize tu semua. Jadi kita faham kalau pelajar tak boleh join, dia boleh buat tabletop lah. So dalam tabletop tu dia boleh discuss apa action, apa dia punya aktiviti yang perlu dia buat, apa dia punya step, adakah dia nak review balik step daripada ERP tersebut. So semua tu boleh dibuatlah. Kita open, not strictly kepada drill yang kita nak mobilize semua pekerja lah. Okay. Jadi yang tipu sama, kita open kalau penyelia industri ada idea ataupun ada apa-apa yang dirasakan dia nak tambah, kita open juga untuk pelajar. Tak strict kepada kita punya guideline. Guideline ni hanyalah guideline untuk jika, yelah, kadang-kadang bila kita dah biasa buat benda tu, kita rasa it's a normal procedure. Tapi bila kita nak turunkan kepada seseorang, kita rasa macam benda ni kan biasa, okay? Tapi kita minta lah, kadang-kadang pelajar ni dia terlupa ke apa ke, jadi dia rasa benda tu tak biasa kepada dia. Jadi kita minta sharing session tu berlakulah di antara penyelia industri dan juga pelajar tu sendiri. Okay? Sebab the main idea is bila pelajar masuk ke WPL, dia dapat experience semua benda ni secara hands on. Jadi kita anggaplah pelajar ni sebagai sponge yang kita bagi semua knowledge yang kita ada untuk dia later on bila dia belajar, dia pula jadi pelapis untuk safety practitioner kita lah. Okay. Jadi sama juga untuk ERT practice ni, kita ada CNO yang kita nak capai lah. Okay. Jadi kalau kita nak tengok CNO 4 ada emergency management theory, moral value, communication. So macam mana kita nak communicate semasa ERP tu, adakah dia nak buat contoh masa induction dia briefing kepada pekerja, this is our emergency response plan, kat sini kalau you nak evacuate, macam mana kalau bunyi loceng, apa yang you perlu buat. Itu adalah contoh pendedahan juga kepada ERT practices lah. Maksudnya
memberitahu induction itu pun ada part of awareness regarding the ERP. Jadi dia lebih wide dan kita nak tengok proses sebelum emergency response tu being activated lah, apa dia punya komponen sebelum tu. Okay, kita nak prepare apa emergency evacuation dekat mana, first aid kena guna type A ke B ke C mengikut jumlah pekerja. Okay, mana laluan yang selamat. Lepas tu kita kena tengok apa site inspection, adakah kita punya laluan keselamatan tersebut terhalang. Jadi itu pun kita boleh minta pelajar tengoklah, membuat inspection supaya dia lebih expose kepada the whole proses. Okay. Dan ini adalah kita punya modul lah. Nanti kita akan share. Kita akan masukkan dalam Google Drive dan semua penyeleng industri akan ada akses lah kepada semua orang ataupun modul. Jadi tuan-puan boleh refer semua dokumen di dalam folder tersebut, dan kita juga akan buat satu group di mana kita kumpulkan ke semua penyeleng industri, dan jika ada permasalahan boleh utarakanlah dalam group tu, and then kita boleh address immediately lah through WhatsApp. Okay, ini adalah kita punya modul. Dan untuk IRAC dan ERT, pelajar perlu hasilkan report setiap 2 minggu sekali. Okay, jadi pelajar akan berada di semester 2, 23, 24 selama 14 minggu. Jadi mereka akan hasilkan 7 logbook daripada aktiviti diorang di site. Jadi ini adalah contoh logbook yang dihasilkan oleh pelajar lah. Jadi dekat sini pelajar tulis dia punya aktiviti, accomplishment, apa work in progress, dan dikepilkanlah gambar dan hierarchy yang telah dikonstruk. Okey, sebelum pelajar hantar kepada pihak universiti, dia mesti mendapatkan tanda tangan daripada penyelia industri. Okey, so penyelia industri kena sign sebelum pelajar hantar, dan untuk pemarkahan saya rasa penyelia industri pun ada pemberat lah untuk cek report yang pelajar hasilkan ni dan boleh berikan markah kepada pelajar itu sendiri. Dan jika ada sebarang maklumat yang PNC yang penilai industri rasakan tidak boleh di-share, jadi boleh minta pelajar keluarkan dululah sebelum submit kepada universiti. Jadi tanda tangan tu pentinglah untuk penilai industri tapis dulu information, adakah ada PNC dan adakah dia boleh sharing kepada umum lah. Okay, dan ini adalah contoh untuk IRAC activity, dan ini adalah contoh laporan untuk ERT lah. Okay, ini sama juga, pelajar akan buat logbook selang setiap 2 minggu akan produce satu report. Okay, jadi sama juga penyelia industri akan sign dan baru akan disubmit kepada pihak universiti. Okay. Ini adalah important date lah untuk kita berkaitan dengan WBL. Okay, jadi kat sini kita ada registration. So registration dah lepas lah, dan kita akan masuk classes. So classes ni untuk WBL bukanlah formal classes macam yang Dr. Fiza terangkan tadi. Dia student centered learning, kita bagi permasalahan student belajar daripada masalah tersebut untuk solve any issue lah. Okay, and then meet CQI kita akan buat online. Kita akan bagi, either kita akan bagi form ataupun kita buat short session, sharing session dengan SB industri untuk kita discuss lah performance pelajar, apa yang boleh diimprovekan, ada tak isu-isu pelajar yang membuatkan pihak industri rasa terbeban. Jadi kat situlah kita sharing di antara pihak universiti dan supervise pihak industri. Okay. Kemudian kita akan sambung semula kita punya tempoh pembelajaran. Kemudian untuk presentation dan evaluation by industri kita akan buat dalam 1 hingga 12 Julai lah. Maksudnya all the presentation ataupun apa-apa logbook
pemarkahan tersebut akan diberikan kepada oleh pihak penyelidik industri, dan kemudian student akan submit lah dia punya logbook, dia punya report, sebab student akan menghasilkan report setiap 2 minggu, dan pada akhir pembelajaran 14 minggu tu dia akan hasilkan satu report pula untuk kedua-dua subjek lah, High-Rec dan juga ERT. Okey. Kemudian pas yang bawah tu adalah pihak industri submit kepada kita, dan kita akan kita akan menanda juga lah, kita ada kita punya part which is the report and the logbook, dan kita akan masukkan markah ke dalam sistem SAS tu lah. Jadi apa yang student patut buat dekat sini adalah presentation lah. Contoh untuk High-Rec, kita boleh lepas pelajar dah construct the High-Rec, so dia akan present kepada safety personnel dekat industri. Okay. Dan ini adalah antara requirement juga by MQA lah. Kita nak High-Rec tersebut disemak oleh orang yang kompeten. Okay. Kemudian ini adalah logbook. Jadi logbook ni selepas pihak industri sign, dia akan upload ke dalam kita punya sistem lah, which is the author, and kita boleh extract dan kita akan tanda. Dan untuk report pun pelajar akan submit kepada author. Jadi ini adalah bahagian untuk pelajar, dan start. Boleh dengar ke? Dan untuk industrial supervisor pula, dia adalah teaching and learning lah. Okay. Sama juga saya tekankan, bukanlah formal teaching. Dia more hands-on punya learning, dan kita kena nilai lah. Pihak tuan dan puan kena nilai kami punya pelajar dari segi dia punya performance, dari segi dia punya kematangan untuk bekerja, komunikasi, apa-apa yang mereka lakukan lah. Dan pada akhirnya bila pelajar present, kita kena buat evaluation sikit lah untuk memberi markah kepada pelajar-pelajar kita. Okay, dan untuk dari segi assessment, ini adalah dia punya breakdown lah. Okay, so untuk industri kita ada 60%, dan untuk assessment tu adalah dari segi practical, presentation and also report. Okay, untuk practical adalah student performance. Kita nak tengok student punya performance. Okay tak performance dia, macam mana dia punya productivity, adakah dia hilang ke apa ke, okay, itu pun akan dinilai oleh setiap penyelidik industri. Okay, jadi untuk pelajar punya dari segi cuti, okay, bergantung kepada pihak company nak beri berapa, sebab company ada allocation lah berapa hari boleh bercuti. Tapi apabila pelajar memohon cuti, dia kena kepilkanlah bukti permohonan cuti tersebut kepada pihak universiti juga. Okay. Jadi student kita selalunya akan beri, dia kena kedatangan dia at least 80% lah, tapi kita tak disclose kepada pelajar. Kita minta dia bekerja seperti biasa, seperti kita juga, sebab WBN ni ada transition untuk waktu kepada alam pekerjaan. Jadi dia akan bekerja seperti biasa. Kalau dia nak cuti, dia akan apply kepada pihak company, dan dia akan hantar satu kopi kepada pihak universiti untuk company maklumlah. Pihak universiti maklumlah bahawa pelajar tersebut diberikan cuti dan apply cuti kepada company. Okay. Kemudian kita akan ada presentation. So presentation dia punya weightage adalah 20%. Okay. So bila pelajar present High-Rec dan ERT, so dia akan dinilai oleh pihak industri, dan report pada penghujung report tersebut, supervisor pun diberi pemberat untuk pemarkahan. Okay. So dari pihak universiti pula, kita akan tengok dia punya logbook dan juga report sajalah, dan pemberat kepada universiti adalah 40%. Okay. Jadi disebabkan pelajar spend most of the time dekat industri, jadi kita berikan pemberat kepada industri lebih besar berbanding universiti lah, because pihak tuan puan yang lebih nampak apa yang pelajar lakukan, dan performance pelajar tu berada di depan mata tuan dan puan. Okay, so ini dari segi assessment lah untuk kedua-dua subjek, which is the ERT dan juga High-Rec practices.
Okay. Ini adalah contoh assessment yang kita buatlah. Kita ada rubrik dan uh, pihak penyelidik industri boleh berikan markah berdasarkan rubriknya. Kita dah tulis apa kriteria dia, apa dia punya item-item yang perlu di-assess dalam setiap report dan juga logbook pelajar tersebut. Okay. Dan ini semua jangan risau, kita akan masukkan dalam Google Drive dan tuan dan puan boleh access lah dan tengok dan boleh gunakan. Tapi nanti dalam grup pun kita akan inform lah kita punya timeline. Okay, this is the masa untuk you buat assessment kepada pelajar dan ini adalah dia punya link untuk borang-borang tersebut dan pada tarikh-tarikh ini dan kita akan prompt lagi lah. Okay, tinggal beberapa hari untuk submission of the markah lah. Okay, kita pun tahu tugas hakiki pihak industri, jadi kita pun akan remind lah berkala apa-apa dia punya timeline. Okay, so setakat ni itu sahaja untuk subjek WBL. Okay, seperti yang kita terangkan tadi, kita ada PSM, WBL dan juga industrial training. Jadi untuk bahagian WBL kita dah selesai lah dan kita akan masuk ke bahagian industrial training di mana industrial training dilakukan pada semester 1 2024-2025 which is part kedua lah di dalam student punya timeline tersebut. Okay. Jadi untuk industrial training ni kita berikan dia grade. Okay. Seperti yang sebelum-sebelum ni kita punya masa kita belajar dulu bila kita pergi LI, latihan industri, dia hanya lulus ataupun gagal. Tapi untuk pelajar ni dia ada pemberat which is 14 jam kredit. Jadi 14 jam kredit ni adalah besar. Jadi grade itu penting jugalah untuk pelajar. Jadi kita pun ada pesan pada pelajar, you kena pastikan you punya performance mengikut tahap yang dah ditetapkan lah oleh industri. You kena fulfill the expectation lah because markah yang diberi oleh pihak industri tu boleh effect you punya grading sebab you ada 14 jam kredit. Jadi 14 jam kredit ni bila translate kepada minggu, dia akan jadi 28 minggu. Okay. Jadi apa perbezaan di antara WBL tadi, iaitu di mana WBL ada subjek high-rec dan juga subjek ERT. Untuk industrial training dia lebih, kita boleh assume dia a bit free lah kepada pihak industri. Dia tidak terikat kepada spesifik subjek. Okay, kita berikan sedikit kebebasan kepada pihak industri untuk dedahkan lebih banyak item-item kepada pelajar. Okay, antara item-item yang kita pun ada buat juga guideline sebagai reference kepada pelajar dan juga kita follow apa MQA punya requirement lah untuk apa part-part yang MQA dah senaraikan perlu didedahkan kepada pelajar. Jadi sama juga nanti kita akan share checklist ni dan checklist ni pelajar akan compilekan di dalam final report lah. Okay, untuk latihan industri sama juga pelajar akan memberikan report ataupun logbook seminggu sekali. Jadi dalam tempoh masa 28 minggu tu pelajar akan hasilkan ataupun pelajar akan produce 28 logbook untuk disemak lah. Dan pada penghujung 28 minggu tu pelajar akan menghasilkan satu report. Jadi dalam report tu pelajar akan masukkan checklist ni, dia akan tick lah mana item yang dia dah buat ataupun dia dah experience. So antara item-item dia adalah kat sini kita boleh nampak OSH regulation and then OSH management system. Okay, kita ada high-rec and then kita ada workplace inspection. Okay, so contoh dalam 28 minggu tu dia lakukan beberapa kali inspection lah. Mungkin dia boleh tick saja. Tak semestinya satu item perlu dilakukan dalam masa seminggu saja, tak.
Kalau pelajar tu lakukan lebih banyak, dia boleh tick je. Contoh dia buat inspection setiap minggu selama 28 minggu. So dia boleh tick selama setiap minggu tu lah untuk dia punya checklist ni. Okay. So kalau dia ada buat promotion, safety awareness ataupun toolbox pun boleh dia boleh tick. So item ke-6 dia join lah. Jadi macam yang sebelum ni, diorang more concentrate on the IRAC dan ERT, tapi kat sini kita nak dedahkan juga kepada dia punya committee. So pelajar boleh join and then boleh tengok apa requirement in term of HSC committee, apa yang perlu dibincangkan, dari macam mana nak conduct, macam mana nak buat. Contoh kalau tu ada surat jemputan and then dia punya minute, tu semua kita nak dedahkanlah kepada pelajar supaya nanti bila dah keluar dia tahu perlu nak buat committee meeting tu sendiri. And then item nombor 7 adalah accident investigation. Jadi apa pelajar perlu buat, apa macam mana nak buat, perlu nak investigate macam mana, apa yang perlu tak laporkan pada JKKP, apa dia punya requirement, berapa hari MC. Kat situ kita nak pelajar tahu juga lah, yes, ada yang boleh direct kepada regulation, tapi bila kita tengok sendiri, alami sendiri, itu lebih berkesan lah dia punya ingatan tu. Okay. And then next kita ada hygiene lah, hygiene assessment. Kat sini kita boleh tengok lah jika company ada buat noise risk assessment, kalau ada buat CHRE ataupun ada buat ergonomik pun pelajar boleh maksudnya pelajar dah participate ataupun dia dah tengok ataupun dia yang buat sendiri. Okay. Untuk ni lah pre-assessment untuk noise tu sendiri. And then kita tengok jugalah dia punya regulation ataupun guideline yang boleh digunakan. Then kat sini ada OSHA emergency lah. Okay, contoh untuk checklist ni kita letakkan di bahagian LI, tapi bila pelajar, sebab pada part 1 which is pelajar dah belajar berkaitan dengan HIRAC dan ERP, jadi sebenarnya dia boleh apa yang dah dibelajar tu sebenarnya boleh juga di-tick di dalam LI ni tu, LI punya checklist ni. Tak semestinya apa yang kita belajar dekat SEM sebelum ni dia tidak continuous. Jadi benda tu pun boleh, maksudnya pelajar dah apply, dah belajar, so dia boleh tick juga dekat sini. And then kita nak tengok juga dari segi sistem lah, YKKP semua, pelajar kena tengoklah, because saya rasa pihak industri pun memang ada YKKP ni, so kita nak tengoklah pelajar didedahkan. Okay? Kalau pelajar pun rasa boleh buat juga sebab ada coordinator, dia dah boleh daftar kat situ. And then kita nak SHO monthly report. Kita nak tengoklah apa komponen yang ada, apa yang perlu ditulis, apa item-item yang perlu dimasukkan di dalam SHO monthly report untuk kita submit kepada kita punya majikan lah, apa yang kita perlu, item-item dia, dan pelajar boleh tengoklah. Okay. And then logbook ni memang setiap minggu. Jadi pelajar akan tick daripada minggu pertama sampai ke 28. Dan yang last adalah presentation untuk risk assessment. Yang ini pelajar, kalau pelajar dah present pada semester part 1 tadi, kita dah boleh tick. Ataupun jika ada presentation yang pelajar bangunkan semasa tempoh latihan industri pun pelajar ada buat presentation, pun boleh juga tanda dekat sinilah. Dan pada penghujungnya, saya tak masukkan, akan ditanda tangan oleh pelajar, penyelia industri dan juga penyelia universiti. Jadi pada hujung report tu nanti, dia akan serahkan kepada pihak industri dan pihak industri akan cross check lah, adakah memang pelajar dah belajar untuk setiap komponen yang kita letakkan di dalam checklist ni. Okay. Jadi sama juga seperti subjek yang sebelum ni, kita ada CNO yang kita terapkanlah di dalam subjek industrial training itu sendiri. Okay. Jadi ini adalah CNO yang kita masukkan di dalam industrial training dengan harapan pelajar dapat fulfill dan dapat belajar berkaitan dengan the whole process of the safety management practice tu sendirilah bila berada di industri. Okay. So untuk assessment untuk subjek industrial training ni, kita berikan setakat ni 70% kepada
penyelia industri. Okey. Jadi memang untuk tempoh ni lebih panjang, jadi 70% tu memang totally daripada penyelia industri. Kita nak tengok performance. So performance kita berikan dia punya pemberat dalam 50%, and then kat sini ada logbook dan report 20%, dan kita akan beri form tu semualah. Dan antara item yang kita nak pihak industri assess kepada pelajar adalah dia punya kemahiran menganalisis masalah lah. Okay, kalau ada masalah contoh berkaitan dengan safety, so macam mana pelajar selesaikan masalah tersebut. So dari segi group work, adakah pelajar boleh bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Okay, contoh kalau berkaitan dengan safety lah, kena deal dengan HR ataupun operation punya department. So boleh tak pelajar tu bekerjasama. Dan kita nak tengok juga dia punya komunikasi lah. Boleh tak pelajar berkomunikasi. Jangan masuk site diam je, tak berkomunikasi. Jadi kita tak tahu very cold punya treatment. Jadi bila orang nak approach pun a bit difficult. Jadi itu pun kita akan assess. Okay, semua ni akan berlaku di dalam proses industri training lah, dan sikap juga kita nak tengok sikap pelajar semasa berada di industri. Okay, jadi itulah pemberat yang kita beri tu, which is 50% kepada student punya performance, dan itu adalah antara item-item yang dinilai semasa pelajar berada di industri. Okay, dan untuk appointment letter ni, seperti Dr. Zurita ada cakap sebelum ni, kita akan beri surat lantikan kepada supervisor industri dan juga surat lantikan sebagai co-supervisor kepada final year project pelajar. Jadi untuk surat lantikan ni boleh kedua-duanya orang yang sama, ataupun kalau contohnya penyelia industri adalah orang yang manage the student punya duration of training, tapi untuk data collection dari segi FYP tu mungkin kita attachkan dia kepada staff yang lain. Kita boleh buat dua lantikan yang berbeza lah. Maksudnya co-SB orang berbeza, industry coach pun orang yang berbeza. Jadi tapi kalau orang yang sama pun tak ada masalah. Dia boleh duduk, dia boleh jadi industry coach dan juga co-SB. Tak ada masalah. Dan kita akan berikan dua surat lantikan lah kepada pihak Tuan Puan. Okay. Dan saya dah minta data daripada pelajar dan pelajar dah berilah, maksudnya daripada senarai jemputan yang saya edarkan tu, itu adalah info yang saya dapat bahawa itu adalah mereka punya penyelia industri ataupun industry coach. Jadi berdasarkan daripada data tersebut, saya akan keluarkan surat lantikan lah, dan jika ada pihak Tuan Puan yang join pada sesi kali ini, bahawa maybe akan ada pertukaran dari segi industri coach ataupun penyelia industri, boleh inform saya dan kita akan tukar maklumat di dalam surat lantikan tersebut lah, untuk berikan kepada orang yang memang dilantik oleh pihak syarikat sebagai penyelia industri. Kalau tak ada, saya akan proceed dengan data yang saya dapat daripada pelajar, dan daripada data tersebutlah kita akan buat surat lantikan, dan data tersebut kita akan masukkan semua penyelia industri di dalam satu grup untuk information terhadap apa-apa update regarding the program lah. Okay. Dan berdasarkan WBN ni kita ikut UTHM punya guideline. Okay, so daripada sini dan ada guideline dia, kita boleh refer, dan memang kita follow directly daripada universiti lah. Dan untuk industry training, okay, ini adalah dia punya timeline lah. Okay, so pelajar apabila habis part 1, which is the ERT practices dan high rate practices, dia akan terus start 28 minggu untuk industry training. Okay, pelajar tak akan ada cuti SEM lah di antara semester 2 dan semester 1 tersebut. Habis semester 2, pelajar akan terus start untuk semester 1. Okay, tak ada gap kat situ lah. Kalau pelajar kata ada cuti semester, tak ada, memang tak ada. Setahun tu memang solid bekerja
mengikut standard pekerjaan lah, maksudnya masuk dan keluar, bukan lagi attached dari segi cuti semester universiti. Okay, dan ini adalah course registration, dan sama juga kita akan ada meet CQI. Usually kita akan ada 4 monitoring. So 3 monitoring yang pertama akan dilakukan secara online sahaja, dan pada penghujung tempoh WBL ni kita akan ada industry visit lah, seperti yang diterangkan tadi. Kita akan keluarkan surat formal beritahu bahawa kita akan melawat pada tarikh-tarikh yang berikut, adakah pihak industri available untuk visit lah. Dan pada visit tersebut pelajar akan buat sedikit presentation, dan pada waktu tersebut kita akan ada sharing jugalah, ada apa-apa improvement ke yang boleh dibuat, dan borang-borang untuk feedback tu akan diberi semasa lawatan tersebut. Tapi untuk tarikh-tarikh ini kita akan confirmkan semula, sebab takvim ni akan keluar usually bulan Julai macam tu untuk semester hadapan lah. Jadi kita akan confirmkan semula tarikh-tarikh ni di dalam grup nanti. Okay. So untuk macam tadi WBL kita ada task-task oleh student dan juga supervisor. So dekat industry training tadi yang kita cakap kita more relax. Kita nak bagi pembedahan yang lebih luas kepada pelajar untuk OSH. Jadi kita boleh beri anything task related to OSH kepada pelajar lah. Okay. As long as dia berada di dalam OSHA punya pool, so dia boleh diberi kepada pelajar lah. Okay, and then kat sini sama juga lah, you akan evaluate student punya performance, and then if ada presentation, you akan evaluate juga dia punya presentation. Okay, setakat ni itu sahaja dia punya pengisian untuk industry training dan juga WBL. Untuk PSM tadi, dia akan berjalan seiring, sama juga yang macam Prof. Azin dah terangkan tadi lah. Jadi untuk ERT dan High-Rec tadi dia akan ada PSM 1, dan semasa industry training ni dia akan ada PSM 2. So benda ni akan berjalan dalam masa setahun, cuma semester mana yang diambil tu akan dipecah-pecahkan mengikut kesesuaian tu lah. Okay. Jadi ni adalah some sharing lah untuk work-based learning cohort 1. Sini adalah antara company, saya rasa Dr. Zulita dah tunjuk tadi. Dan ini adalah untuk cohort 2. Sekarang yang berada di company Tuan Puan adalah cohort ketiga. Dan ini adalah antara student progress lah, yang apa aktiviti yang student lakukan di industri. Okey, untuk keselamatan pula, kita hoping lah pelajar akan menjaga keselamatan. Tapi untuk insurans, yes, pelajar masih lagi dilindungi oleh insurans di bawah universiti. Jadi untuk kes apa-apa yang berlaku tu harus direport lah. Tapi kalau di industri sendiri, pelajar ataupun company melindungi pelajar menggunakan insurans company pun okey juga. Tapi kalau tak ada, pelajar akan refer balik kepada kami punya insurans block lah untuk universiti. Jadi untuk kerja-kerja high risk tu, kita minta jugalah, kalau contoh working at height ke apa, kalau pelajar tak ada kompetensi ataupun tak ada prior training untuk ni, kita minta jasa baik jugalah kepada penyelia industri untuk minta jugalah jangan pelajar venture out terlampau jauh di luar skop masing-masing dan membahayakan keselamatan mereka. Okay. Dan ini adalah antara presentation yang dibuat oleh pelajar dan semasa tempoh WBL lah. Dan ini adalah antara monitoring yang kita buat online lah dengan pihak penyelia industri untuk berikan maklum balas berkaitan program dan juga performance pelajar lah. Dan daripada sesi sharing ni, kita akan bawa feedback tu dan kita akan approach pelajar-pelajar yang menerima apa-apa maklum balas daripada pihak industri supaya mereka improve lagi performance diorang to meet the expectation from the company. Okay, ini pun sama juga monitoring, dan ini adalah contoh FYP lah, sama juga
FYP ni presentation dibuat secara online. Jadi pelajar tak akan balik dan usually kita akan buat on weekend lah. Okay, jadi pelajar cuti on weekend. Jadi kita akan buatkan satu session untuk mereka bentangkan dia orang punya thesis. Jadi yang thesis ni pihak industri pun dah jadi co-supervisor. So kita akan bekerjasama lah untuk memastikannya dan contoh-contoh monitoring ataupun FYP presentation yang dilakukan bersama pihak pelajar dan juga universiti. Okay. Dan ini adalah contact details. Okay, boleh contact saya, WBL coordinator kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan pelajar ataupun program. Dan boleh juga contact Dr. Zulita, kita punya head of program. Nanti kalau dalam grup pun nanti kita akan masukkan semua pensyarah lah. Jadi mana yang pihak tuan-puan selesa boleh contact lah. Tadi Prof. Ezrin pun ada cakap kalau ada isu berkaitan dengan FYP, so boleh contact Prof. Ezrin juga. Dia adalah koordinator untuk FYP. Jadi saya adalah koordinator untuk program WBL ni. Okay, Dr. Hafiza untuk OBE, maksudnya PDP lah, proses pembelajaran dan pembelajaran, dan Dr. Zulita adalah ketua program. Dan kita akan ada dua lagi lah, Dr. Sharon dan Puan Khairul Nisa pun sama-sama juga untuk program ni. Okay.